Bab 14. Askar Melayu Diraja. Pasukan Askar Melayu telah ditubuhkan pada tahun 1933. Peluang ini diambil oleh Adnan untuk mencapai cita-citanya untuk menjadi askar. Adnan ingin membela nasib bangsa dan negaranya. Petang itu, jip tentera British datang ke kampung Sungai Ramal untuk mempelawa anak-anak muda Melayu untuk menyertai pasukan askar Melayu. Adnan dan Mamat berhasrat untuk cuba dan menjalani latihan ujian di Port Dickson. Sebaliknya, Nordin dan kawan-kawannya mengejek dan memperlekehkan keinginan Adnan dan Mamat itu. Setelah mendapat persetujuan Pak Saidi, Adnan memujuk ibunya agar merestui cita-citanya. Berat hati Mak Milah, namun terpaksa merestui keinginan anaknya yang ingin menjadi anggota tentera itu. Beberapa peristiwa menarik dalam bab 14 ini antaranya: Rang Undang-Undang Askar Melayu telah diluluskan melalui persidangan Majlis Mesyuarat Persekutuan pada 23 Januari 1933 yang mana membolehkan anak-anak Melayu menyertai pasukan Askar Melayu, termasuklah Adnan. Askar merupakan cita-citanya sejak kecil dan dia menunggu peluang keemasan tersebut. Persoalan di sini ialah minat yang mendalam. Perwatakan ialah seorang yang bercita-cita. Latar masyarakat ialah masyarakat yang bercita-cita. Latar masa ialah 23 Januari 1933. Pengajarannya ialah kita mestilah mempunyai wawasan dan cita-cita dalam kehidupan. Seterusnya, seorang askar British dan lelaki Melayu berpakaian biasa turun daripada jip tentera ke warung Pak Samad untuk mencari Tok Ketua. Pak Samad minta seseorang untuk menunjukkan jalan ke rumah Tok Ketua. Pelanggan Pak Samad tergesa-gesa meninggalkan warung tersebut untuk turut pergi ke rumah Tok Ketua untuk mengetahui tujuan pihak Inggeris ke rumah Tok Ketua. Tok Ketua memberitahu hebohkan kepada orang kampung yang berkumpul di rumahnya bahawa mereka datang untuk membuka penyertaan kepada anak-anak muda tempatan menyertai latihan ketenteraan untuk diserap ke dalam pasukan askar Melayu. Apabila Mamat memberitahu Adnan berita tersebut, Adnan berasa teruja, tidak sabar untuk menyertai tersebut. Perwatakan di sini ialah masyarakat yang baik hati, iaitu Pak Samad. Pak Samad meminta seseorang untuk menunjukkan jalan ke rumah Tok Ketua itu. Latar tempat ialah warung Pak Samad dan juga rumah Tok Ketua. Nilai atau pengajaran di sini ialah kita bolehlah membantu orang lain yang perlukan bantuan kita. Seterusnya, apabila Mamat memberitahu berita tentang Inggeris buka peluang penyertaan untuk diserap dalam pasukan askar Melayu, dia berasa gembira. Adnan berasa gembira dan bersetuju dengan Mamat untuk cuba temu-dega menyertai latihan ketenteraan di Port Dickson. Pulang sahaja ke rumah semasa ayahnya berehat selepas makan malam, dia mendekati Pak Saidi dan memberitahu untuk menyertai latihan ketenteraan tersebut. Ayahnya tidak menghalang. Ibunya Mak Milah berat hati untuk membenarkan Adnan untuk mencapai cita-citanya menjadi askar. Mak Milah sebenarnya bimbang, risau akan keselamatan anaknya jika menyertai pasukan askar Melayu. Perwatakan di sini ialah Adnan seorang yang berjiwa patriotik dan juga ibunya Mak Milah seorang yang penyayang. Latar masyarakat ialah masyarakat yang patriotik, masyarakat yang penyayang. Latar masa waktu malam, latar tempat rumah Pak Saidi, nilai patriotik, kita mestilah mempunyai semangat cinta akan negara, nilai kasih sayang,
Pengajarannya, kita mestilah menyayangi ahli keluarga kita. Akhir sekali, Nordin memperendahkan anak-anak muda yang ingin menjadi pasukan askar Melayu. Di warung Pak Samad, dia mengatakan pelbagai kata-kata negatif. Tetapi Pak Samad membidas kata-kata Nordin yang hanya buang masa lepak di warungnya. Pak Karim dan Pak Saidi yang terdengar turut menyokong dan mempertahankan penyertaan anak muda dalam askar Melayu. Nordin memberi isyarat kepada rakan-rakannya untuk beredar pergi dari situ kerana sakit hati. Persoalannya ialah lunturnya atau kurangnya semangat untuk berjuang kepada negara. Di sini Nordin yang tidak mempunyai semangat berjuang yang tinggi. Perwatakan di sini ialah Nordin seorang yang berfikiran negatif. Latar masyarakat yang berfikiran negatif. Latar tempat warung Pak Samad, nilai berfikiran positif. Kita mestilah sentiasa berfikiran positif untuk maju ke hadapan. Kita mestilah melakukan perkara yang berfaedah jika ada lapang ataupun masa yang terluang. Sekian dahulu.